Okey, jadi itulah dia hari ini. Tradisi Melayu dilupa jangan. Itu tajuk untuk Borak Kopitiam hari ini. Ya, itu dia. Kita untuk depan mata kita bersama dengan tetamu kita. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Jatuh ke lumpur. Baju kotor. Selamat datang Puan Doktor. Wah, hebatlah Haziq. Silakan ke sana. Okey, baiklah. Hari-hari makan ikan. Terima kasih saya ucapkan. Terima kasih Doktor. Silakan Doktor. Hari ini sebenarnya Dr. Rahimah Hamdan yang merupakan Ketua Seksyen Muzium Warisan Melayu Universiti Putra Malaysia UPM nak menceritakan mengenai peralatan lama yang canggih. Yang kalau kita lihat depan mata kita ni ada gobek api. Betul. Dan juga meriam kecil. Kalau dengan nama, adakah benda ni senjata? Kan? Tapi sebenarnya bukan senjata. Apabila disebut pasal meriam, mesti orang ingat senjata. Mungkin doktor boleh terangkan sedikit. Sebelum tu Zeti dengan pernah datang ke Muzium Warisan Melayu tak UPM? Zeti tak pernah. Saya... Haziq pun tak pernah tu. Lepas ni kena berkunjung. Sebab di sana tu kita ada macam-macam. Kita ada barang-barang antik ni, barang-barang artifak ini yang sangat unik berbanding dengan tempat lain. Dan kita merupakan muzium di dalam universiti yang memfokuskan kepada Muzium Warisan Melayu. Jadi muzium itu dalam UPM? Ya, di dalam UPM itu sendiri. Dan kita memang kita ada 4 buah rumah tradisional. Terengganu, Pahang, Perak, Negeri Sembilan yang memang kita bawa khas yang kita bina semula di laman warisan itu. Sebenarnya kalau kita tengok semua barang-barang lama kat dalam tu mungkin kita akan macam teruja. Sebab itulah tengok hari ini pengacara memakai baju busana Melayu, saya pun teruja juga kan. Ya. Jadi doktor, baik. Seperti kita katakan tadi doktor, kalau meriam kecil dan juga gobek api ni bukan senjata, apa sebenarnya fungsi peralatan ni? Okey. Satu yang menarik, saya mulakan dengan gobek api dulu. Gobek api. Sebab tu bila kita nak pegang benda-benda lama, artifak ni kita kena pakai sarung tangan. Baru nak tanya tadi kenapa sebab kita tak boleh pakai... main pegang-pegang aja kan. Lama ni barang lama dan perlu dijaga dengan baiklah. Kita tak nak cop-cop jari kita nanti melekat. Dan kalau macam keris, kita tak boleh main pegang. Kadang-kadang ada racun di situ. Jadi sebab orang dulu dia bukan main cuma perhiasan ya. Saya punya tak boleh buka. Ini untuk orang kahwin punya ni, keris saya ni. Itu kayu je kan? Ni kayu je ni. Okey, satu yang saya nak kongsi kat sini ya. Ini pun dah ketat dah ni. Ini adalah gobek api yang sangat unik ya. Sehingga saya nak share dengan Zeti dan juga Haziq, idea daripada gobek api masyarakat Melayu ni kan telah digunakan idea ini untuk dikaji oleh sarjana daripada Jepun. Pada tahun 2002. Dan yang sangat menarik, sarjana Jepun tu, dia mengatakan bahawa oleh kerana gobek api Melayu ni lah yang terhasil sebenarnya daripada mampatan gas. Sebenarnya kalau kita ikutkan, ini dibuat daripada tanduk kerbau. Okey. Ya, jadi orang dulu-dulu, ni pada abad ke-17 dah ada tau. Sebenarnya. Sebelum Eropah ada dia punya Zippo, lighter tu. Orang Melayu dah ada dah ni. Pada abad 17 kita dah ada. Adakah ini untuk hasilkan api atau asap? Ya, betul. Sebab dia sebenarnya ini kita panggil antan dan ini kita panggil sebagai silinder lah ya daripada ini. So nanti yang ini kita akan letak macam daun-daun kayu. Dan dia merupakan mampatan daripada udara sebenarnya yang menghasilkan percikan api kat luar bawah ni. Oh, jadi dia akan keluar api di bahagian ujung tu? Ya. Kalau orang dulu kan, dia akan letak daun-daun kering di sini. Dia panggil sebagai rabuk namanya tu. So, dia akan letak macam ni. Kan? Kemudian dia akan tekan dengan kuat. So, kesan daripada mampatan udara tu yang membuat percikan api. Kerana bila dia mampat, suhu di sini boleh mencapai sampai 400 darjah Celsius dan akan memercikkan api dengan automatik tanpa ada kita letak apa-apa benda yang gas ke minyak. Tidak ada. Jadi itu menunjukkan keintelektualan orang Melayu dulu. Dan sesuatu yang menariknya Haziq dan Zeti, idea ni kan. Ini bukan saya cakap kosong ya. Ada orang sarjana Jepun yang membuat kajian pada tahun 2002. Dia kata idea orang Melayu ni pada tahun 18 pertengahan abad yang ke-19 ya. Dia ada pensyarah daripada Jerman. Profesor von Linde nama dia. Von Linde. Ya. Dia masa tu dia pergi ke Southeast Asia ni lah, negeri-negeri jajahan British ni untuk membuat kajian lapangan macam tu. Kan orang dulu kan zaman kolonial kan.
Jadi, bila dia datang ke Pulau Pinang, dia dapat souvenir daripada masyarakat tempatan Pulau Pinang tu, satu go beg api. Kayu. Dia maknanya kalau ini sebenarnya dihasilkan mengikut status. Kalau marhain macam kita ni, tanduk lembu, tanduk kerbau, kayu, rotan. Kalau bangsawan dia boleh buat daripada dia panggil akabaha. Akabaha tu macam daripada batu karang daripada dasar laut. Bukan kai bahar. Jadi pensyarah tu, Profesor Van der Linde tu, dia dapat souvenir. Dia bawa balik ke Munich. So di universiti dia tu, masa dia nak bentang dia punya hasil kajian tu, dia pun dia nak isap rokok dia kan. So dia buka lah souvenir dia tu. Dia pun tekan macam ni. Kan dia tekan, keluar api dan dia isap. Ya, dia letak pada rokok dia tu. Dia cucuk. Ya, jadi ada antara para pelajar dia tu ada benda ni tak ada benda pun. Kan? Sebab masa tu orang Eropah belum ada lagi dia benda ni tau. Yalah. Jadi ada kagumlah. pada pelajar lain tidak menimbulkan kehebatan ataupun apa. Ada seorang student yang teruja dengan apa yang dibuat oleh pensyarah dia tu, maka dia pun menggunakan idea mampatan udara ni untuk menghasilkan yang dipanggil sebagai sistem pembakaran pada sistem beroda. Pada kereta. Siapa tu? Rudolf Siapa yang buat kereta Rudolf Diesel. Oh ya. Diesel. Maknanya sistem pembakaran yang digunakan oleh bas, lori dan untuk sistem diesel. Hasil daripada orang Melayu, masya-Allah kan. Okey, itu kita bercakap tentang ini. Daripada mampatan udara yang dimampatkan dan akhirnya menghasilkan percikan api yang ini bukan saya cakap kosong, ini daripada hasil kajian sarjana Jepun yang dibentangkan di Kyoto pada tahun 2002. Bukan orang Melayu cakap, sarjana luar yang cakap. Okey, hebat tak hebat orang Melayu kan? Baru satu tau. Kita dah macam dah teruja actually. Teruja dengar je doktor cakap ini kita kan. belajar dengan doktor mengenai peralatan yang memang sangat-sangat canggih sebenarnya walaupun peralatan yang daripada zaman dulu. Ini peralatan yang kedua iaitu meriam kecil. Betul. Biasa kita tengok meriam besar. Betul. Meriam besar tu untuk kita raya nak lawan dengan kampung sebelah. Itu lain. Itu meriam besar. Meriam kecil ni apa fungsinya doktor? Okey, sebelum saya jawab soalan Haziq dan juga Zeti tu, selama ni Haziq dengan Zeti tahu tak yang orang Melayu dulu, terutamanya Melaka di satu empire, dia nak melawan dengan Portugis. Apa orang Melayu dia pakai? Meriam? Untuk melawan. Meriam. Meriam. Tapi betul kan meriam kan? Kita dimomokkan selama ni orang-orang Melayu kita tidak ada persenjataan ini. Maksudnya dari segi alat bedil. Tak ada. Ya, selalu orang benda macam keris, tombak. benda tombak. Dan ada salah satu daripada karya-karya Melayu tu kata orang Melayu hanya menunggu je meriam Portugis tu untuk dia punya datang kepada dia. Tapi hakikatnya bila kita teliti hasil kajian orang-orang sekolonial, ada yang menyatakan bahawa contohnya John Crawford pada tahun 1856, dia kata sebenarnya Haziq rasa dalam orang Melayu punya meriam ada berapa jenis meriam? Ada 18? Macam mana tadi pun banyak. Main teka kan? Macam nombor apa nak teka ni? Zeti? Okey, nak bawah sikit, 10. Okey. Dia ada lebih kurang 4 ke 5 jenis. Kalau orang putih dia ada cannon. Mungkin dia small cannon and the big cannon. Ya, kalau kita tengok dia cerita pirate tu, itu cannon dia orang lah. Ya. Cannon kita. Tapi kita ada beberapa jenis meriam yang fungsinya lain-lain, dibuatnya dengan material yang lain-lain. Dan kalau kita tengok kan, dia ada satu, kalau meriam yang saya bawa ni, ini sebenarnya bukan meriam untuk peperangan tau. Ini meriam digunakan sebagai alat komunikasi. Yang menariknya. Sebelum tu saya nak jawab, kita ada meriam agung. Percaya tak, masa orang Melayu lawan dengan Portugis dulu, orang Melayu menggunakan meriam yang sangat besar. Kerana setelah kekalahan Melaka di tangan Portugis tu, barulah orang tahu bahawasanya Portugis terjumpa dengan satu meriam agung yang beratnya lebih kurang berapa. Kalau ikut meriam agung tu, dia punya berat 5,000 kilogram, 5 tan. Tapi benda tu tak diwar-warkan. Kita pun tak tahu orang Melayu kita ada rupanya kan. Lepas tu mengikut John Crawford 1856, dia kata setelah Melaka kalah dengan Portugis, Portugis jumpa lebih kurang 300 persenjataan Melayu dari senapangnya, dari segi meriamnya. Tapi benda tu tidak digembar-gemburkan kepada kita kan. Ini bukannya kita cakap Melayu zaman dulu, kalau kita tengok banyak cerita-cerita hebat yang berlaku tapi kita tak tahu macam mana. Betul. Kalau kita tengok kat sini kan, ini adalah sebab tu saya kata orang Melayu ni seorang maksudnya masyarakat yang mereka bukan golongan minimalis. Sampai
Kalau kita tengok meriam kat sini pun ada ukir-ukir kan, ada pucuk rebung di Ini situ. dibuat daripada Kalau kita apa ni, tengok, Dato'? yang ni daripada tembaga. Ya, sebab tu dia ada beberapa jenis, dia ada meriam agung, dia ada lela. Meriam agung tu yang paling berat, yang paling besar, Lela. 5,000 kilogram. Kalau lela, nama dia unik kan? Nama. Lela, rentaka, yang ni meriam kecil namanya. Oh. Kalau lela tu daripada tembaga. Kalau rentaka daripada besi. Wow. Ini meriam kecil. Ini bukan untuk tujuan tembak orang ke apa. Kalau orang dulu, ini daripada Negeri Sembilan. Ya, dan dia dijumpai pada abad yang ke-19. Sebenarnya lebih awal daripada itulah dia dah ada. Macam mana cara guna dia tu? Okey, cara dia unik ya. Dia sebenarnya dia boleh berpusing 360 darjah. Jangan Tapi saya tak boleh nak pusing beria lah kan. Tapi dia boleh pusing 360 darjah. Kalau orang dulu ni gunanya untuk memberi sebagai alat komunikasi. Macam mana tu? Maknanya ni dipunyai oleh luar Negeri Sembilan ya. So bila ketua sesebuah kaum ataupun kawasan itu dia nak panggil orang-orang kampung dia datang, dia akan keluarkan belerang tu, dia masukkan dalam cucur api, keluar 2 das. So Yang 2 kecil das lah. tu maknanya datang untuk berjumpa dengan dia lah, untuk sebarang berjumpaan. Panggil meeting. Panggil meeting. Tapi sebab kalau nak diikutkan daripada saiz meriam kecil ni dia agak kecil, tapi bunyi yang dikeluarkan kuat sebab Ya. boleh Boleh panggil dengar. satu kampung. Ya, kuat. Sebab tu digunakan untuk alat komunikasi. Ya. Sebenarnya dia kecil lagi, lebih kurang 10 cm kecil lagi. Ada juga? Ada, tapi itu untuk sebagai hadiah, sebagai Souvenir. souvenir ataupun kalau kita nak tukar kepada wang pun boleh kan, pertukaran sistem lah. barter. So kalau orang meninggal berapa das agaknya? Untuk apa? Nak panggil orang Orang 2 meninggal. das. Kalau meninggal 7. 3 das. Oh, 3 dah. Tambah 1 je, jauh sangat. Tambah sampai 5. 7 hari kan nak beritahu. Okey, so itulah dia. Itulah dia. Okey, sebenarnya saya terus terang saya cakap, saya umpama belajar sejarah hari ni dengan Betul, Dr. Rahimah. ya. Tapi itulah dia, kita hanya dapat kenal 2 peralatan. Sebenarnya banyak lagi. Sebenarnya banyak. Macam mana Kalau kita nak pergi ke Haziq pergi ke UPM. Ya. Di UPM tu kita memang senang sangat Siapa jumpa. boleh datang? Siapa-siapa boleh datang kan, memang itu memang terbuka kepada orang awam. Ya, sebab di situ Haziq kalau nak tahu dengan Zeti, kita ada kowe zaman tradisional. Macam mana? Sekarang ni janganlah. Oh, Zeti tahu kot. Filter air. Marah pula orang kowe kat saya. Bukan. Penuras air. Okey. Zeti ingat kan labu sayung? Bukan. Oh, Penuras bukan. air yang menggunakan batu pasir. Yang maknanya orang dulu-dulu kalau dia nak minum air yang bersih, dia akan letak. Itulah filter dia. Besok tu dia boleh minum. Ada di situ. Saya akan pergi ke sana. Saya Sebab pun dua benda sangat yang kita teruja. belajar. Dua benda yang kita belajar hari ini pun dah cukup interesting. Apalagi banyak lagi benda yang kita boleh belajar dekat Museum Warisan Melayu di InsyaAllah. UPM. Jadi Dr. Rahimah, terima kasih UPM banyak-banyak. Haziq. Universiti Putra Malaysia. Ya, UPM kan? Jadi terima kasih banyak doktor. Semoga terus dapat bagi tahu, war-warkan kepada orang ramai mengenai peralatan-peralatan Melayu lama InsyaAllah. yang canggih ni. Ya, terima kasih doktor.